Okey, kita live sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan kepada kita punya sesi FB Live hari ini. Hari ini kita bersama lebih kurang beberapa orang peserta yang ada di sini yang mengerti khusus basic coaching skill. Alright. Sama-sama hari ini kita akan buat sikit perbincangan apa yang kita setelah selesai lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita cakap ini memberi sikit banyak kebaikan dan penambahan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada siapa ada masa. Waktulah ni pukul 12.10. Kita ada beberapa orang sahabat kita sini yang ada sini. Tentu juga tuan-tuan dan puan-puan mengenali mereka dengan melihat wajah-wajah mereka. Jadi sini kita akan berbincang sesuatu. Mama Atan, kita tak nampak wajah tuan. Mama Atan. Kalau boleh tuan Mama Atan tolong bukakan sikit muka. Kita nak melihat muka yang tak nampak ni. Ada lain-lain lagi. Mungkin sila kalau siapa yang berminat tanya sesuatu pun kita kemukakan. Ya, kita dah nampak dah. Banyaklah kawan-kawan kita dah masuk. Okey, sekarang ni kita ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat semua. Jadi tuan-tuan boleh melihat dah. Lama dah saya pun tak buat live. Ini boleh sebab saya tengok ada permintaan nak kita buat live ni. InsyaAllah saya ucapkan selamat datang. Yang mana dapat mendengar ni tolong sikit bagi feedback. Sama ada suara boleh dengar dengan jelas ataupun tidak. Saya ucapkan selamat datang. Dan tolong bagi feedback macam mana boleh dapat suara dengan jelas dah. Tolong maklumkan. Please maklumkan lah. Jelas insyaAllah. Jelas kan? Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi kepada tuan-tuan yang boleh mendengar ni, kalau ada tuan-tuan nak kemuka soalan kepada kita punya panel-panel sini pun boleh. Jadi saya ucapkan selamat datang. Oh, kita melihat sahabat kita iaitu peserta kita daripada utara, Cikgu Naim. Ini orang lembaga zakat ni, kursus ini orang lembaga zakat ni, Cikgu Yaya. Selamat datang tuan-tuan, boleh tanya juga soalan kepada kita punya panel hebat hari ini. Dan juga beberapa orang peserta kita dari Sabah kepada Nas Mainuk daripada bagus, daripada peserta daripada SME Corporation Malaysia daripada Sabah pun ada. Selamat datang. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita nak sembang berhubung dengan macam mana kita nak meningkatkan cara-cara teknik kita membantukan orang. Tak apalah kalau tuan-tuan nak gunakan coaching pun boleh, mentoring pun boleh, consultancy pun boleh. Tetapi semuanya berasas kepada some basic skill. Jadi basic skill coaching senang saja, mendengar, bertanya untuk mengetahui yang dalam dan seterusnya mencari jalan untuk bagaimana membantu seseorang tu mencari jalan menyelesaikan sesuatu yang nak capai. Dan yang kedua, di sini juga kita tak perlu nak pandai-pandai reka-reka soalan, tidak perlu. Kita hanya pandai mendengar. Jadi nak mendengar itulah sesuatu yang kita rasa sering kali orang susah nak bincang. Tapi yang saya nak cuba bincang di sini, macam mana kita nak dengar. Jadi kita mintalah bantuan dan keterangan ringkas daripada sahabat-sahabat kita yang mengikuti kursus ni. Kalau boleh sila sahabat-sahabat kita tolong kemukakan. Sebelum saya nak finish, saya nak ucapkan terima kasih pada saudara Naim Hamid yang dapat ikut dan termasuk Nick Faizul daripada UKM. Selamat datang Nick Faizul, ni daripada Langkawi. Dan juga Nas Mainuk daripada Sabah. Terima kasih kerana tolong share, tolong maklum suara tidak jelas atau tidak. Waalaikumsalam Nick Faizul. Ini orang Kelantan, sama juga ni. Orang Kelantan pada sini iaitu saudara Fazli Aziz pun ada di sini. Orang baik daripada Astro ni, daripada TV Al-Hijrah pun ada. Okey, kita minta pertama sekali sikit penerangan yang boleh minta saudara Fazli. Orang kanan kita orang lama ni. Terang sikit apa yang tuan dapat hari ni tuan. Dia dah dapat pakar dengan kaunseling, pakar dengan LP. Hebat dia ni. Tolong sikit bagi sikit contoh-contoh keterangan. Sila Cik Fazli. Sila jangan malu. Baik. Terima kasih Dr. Syakir. Alhamdulillah ni banyak belajar sebenarnya. Dan sebenarnya nak ceritakan bila kita semakin belajar semakin banyak benda kita tak tahu kan. Dan
nak cerita luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni memang sangat luas. Dan hari ni sebenarnya banyak saya belajar, especially walaupun saya dah belajar dalam bidang counselling dan I'm a registered counsellor dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Saya pun ambil NLP trainer sampai trainer dengan William Horton sendiri, tapi sebenarnya masih banyak ruang untuk saya belajar lah. Dan especially bila bercakap tentang coaching, sebenarnya memang pada saya coaching memang skill. Bila skill ni memang kena banyak buat, kena banyak praktis, kena banyak dalam masa mudah banyak bantuan, insya-Allah semakin tajam skill kita lah. So hari ni contoh-contoh yang Dr. Syakir tunjukkan tadi pun saya rasa banyak benda yang saya belajar dan saya boleh buat dalam teknik-teknik yang saya boleh buat sekarang. Sebab sekarang ni saya banyak buat sesi kaunseling rumah tangga di klinik kaunseling saya sendiri. Jadi itulah banyak sesuatu yang very meaningful lah pada saya hari ni, sesi yang pembelajaran yang sangat menarik lah. Walaupun saya keluar lepak dengan Dr. Syakir 2-3 kali, setiap kali lepak mesti ada benda belajar, tapi bila masuk kelas lebih formal, lebih banyak benda yang saya boleh ambil lah. Especially contoh macam saya beritahu, bila contoh saya tengok Dr. Syakir buat sesi ataupun sesi counselling sama ada coaching atau counselling, saya suka menempatkan diri saya di tempat counselor tersebut ataupun coach tersebut. Jadi bila respon daripada klien ataupun coachee, terus saya akan fikir apa saya akan respon atau soalan yang saya akan tanya. Tapi hari ni ada soalan yang Dr. Syakir tanya, saya tak terlintas dan tak terfikir untuk tanya soalan itu. So sangat menariklah sesi kali ni. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Sabar. Saya rasa nanti kita pergi balik tuan. Sesuatu yang tersurat pada diri tuan bila tuan cakap macam ni. Nanti kita kemuka lagi soalan tu. Dan kita minta ni seorang coach daripada Institut Aminuddin Bakri. Kita minta daripada Puan Siti Anidah Mahdi. Macam mana Puan? Can you share sikit kepada kita ingat sahabat-sahabat yang di luar ni yang sedang mengikuti. Bagi sikit kebaikan yang Puan dapat dan Puan boleh share dengan kawan-kawan kita di satu Malaysia ni. Sila Puan. Unmute. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat hari. Alhamdulillah, ini kali pertama saya mengikuti kursus dengan Dr. Syakir, dan sebenarnya tugasan coach ni memang menjadi nadi dalam kehidupan sebagai pensyarah sebab saya kena turun ke sekolah membimbing dan juga bersama-sama dengan pengetua guru besar di sekolah yang ditentukan. Dan banyak ilmu yang saya dapat sebab setakat ni yang saya tahu bila coach ni pegangannya pada grow. Okay? Jadi bila saya dengar dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Syakir dengan sahabat-sahabat dalam sesi ni adalah sahabat orang yang hebat, saya terbukalah. Maksudnya kita tak boleh stick to the technique, kita mesti ada prinsipal-prinsipal yang boleh kita apply semasa kita turun ke sekolah lah, untuk saya lah ke sekolah. Dan juga yang penting bagi saya lah istilah co-creating tu, bagaimana kita mengeksplore, maksudnya kita learn to be aware how the client thinking dan kita kena adjust dengan aras pemikiran dia supaya kita tahu apa yang dia rasa sebenarnya. Okay, terima kasih pada Dr. Syakir lah setakat ni. Alhamdulillah. Nanti kita pergi balik. Itu pun ada kaya penuh yang orang kata ilmu yang tersirat. Macam mana kita punya ni Dr. Kursaini. Dia ni semua ilmu ada kat dia. Terlalu banyak. Hari ni dia masuk lagi. Saya pun heran. Apa pasal yang dia masuk ni? Apa menyebab terpanggil nak join kursus ni? Dah langkawi baru ni, tiba-tiba masuk dia join pula guru ni. Apa sesuatu kebaikan Cik Dr. Kursaini? Sila share. Okey, alhamdulillah. Jadi walaupun saya masuk lagi, cuma ada benda-benda baru, angle baru yang saya dapat belajar. Macam tadi tu ada tentang apa nama? Coach is not the expert. The subject matter expert. So the client is the expert. So so kalau macam tu, why should coach perlu jawab soalan yang sepatutnya dijawab oleh coachee. So kat situ something yang mahal lah untuk kadang-kadang ialah kita tend to once as a coach kita akan cuba ada tendensi nak bantu. So we have to restrict ourselves untuk buat macam tu. So itu something yang perlu ada improvement dari segi coaching dan juga skill untuk empathy. So sometimes coachee itu dia mungkin susah ataupun agak reluctant untuk nak share. So the skill is to have empathy lah. So with the right way asking the question, then there shouldn't be something yang akan restrict the coachee untuk sharing. Itu yang saya nampak. Alhamdulillah.
So jadi ada penambahan lah, ada satu yang perlu kita timbang di situ. Macam mana kita punya coach ni, Coach Syahrudin, macam mana Syahrudin? Ini orang antarabangsa punya trainer ni, sila. Apa pula pendapat you? Apa keistimewaan bila you ni hari ni? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Inai pun saya banyak belajar daripada Dr. Shakir dan juga sahabat-sahabat di sini. Banyak juga term-term baru yang saya dapati, yang saya mungkin tak terdengar di masa-masa yang lepas. Tetapi apa yang menarik pada hari apa yang saya di-remindedkan ialah satu perkara yang mustahak ialah kenapa kita coach seseorang itu. Why I am here. The question is why I am here. Jadi jawapannya ialah satu, mendapatkan clarity daripada coach itu sendiri. Kita nak faham coach itu sebelum kita coaches dia. Kita listen to him, to understand him, not to be judgmental. Dan kita kalau nak coach itu be truthful dan be open to us, kita sebagai seorang coach mestilah to be truthful terlebih dahulu. Jadi kita boleh dapat buy-in dan juga kita dapat dia punya trust. Bila dia percaya dengan kita, barulah dia akan luahkan dia punya emotion dan perasaan dia tu kepada kita. Dan akhirnya apa pun permasalahan yang dia hadapi, dengan soalan-soalan yang kita kemukakan, dia dengan sendirinya akan memberi solution, dan bukan kita kita bukannya expert macam apa yang dikatakan oleh sahabat saya tadi. Sebenarnya kita mencongkil coach itu melalui soalan-soalan kita supaya ia sendiri berfikir dan memfikirkan apakah solution yang dia perlu luahkan untuk menyelesaikan apa-apa pun masalah yang dia sedang hadapi. Itu satu. Dan sebagai seorang coach, kita mesti banyak empathy, dan cara kita coach seseorang itu tergantung kepada cara seorang itu berfikir, dia punya capacity dan juga dia punya status. Tetapi apa yang menarik pagi ni pada hari bila saya dengar Dr. Shakir coaching Puan Siti Anidah tadi, dan bila saya dengar apakah sahabat-sahabat lain yang bercakap tadi, saya terfikir pada diri saya, coaching ni sebenarnya membawa banyak manfaat kepada saya. Kerana kita co-create, apa maksudnya ialah kita bersama-sama dengan coach itu mempelajari sesuatu yang baru. Sebab apabila kita coach, sebenarnya kita lebih banyak berfikir mengenai kita punya kelemahan. What is our own shortcomings, dan kita juga terfikir apakah kita faham kita punya self understanding, dan akhirnya kita have to be truthful to ourselves as a person. Jadi di situ saya banyak berfikirlah, sebenarnya coaching ni bukan saya belajar, bukan saya tolong coach saya to have more impactful dengan diri dia dan life dia, tetapi juga kepada diri saya sendiri. Kerana dengan mendengar apa luahan coach itu, saya dapat relate ataupun resonate dengan dia, dan akhirnya saya faham mengenai diri saya dan apakah kenapa saya di sini, buat apa saya buat, dan mission saya sebenarnya. Itu sedikit sebanyak yang dapat saya berkongsi pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. So, terima kasih. Sekarang ni kita nak dengar pula sesuatu yang boleh di-share oleh orang pakar kesihatan ni, iaitu Dr. Jamayah. Kan Dr. Jamayah share something, Doktor? So that kita boleh dengar sikit apa pula terjemahan, apa juga di-intake daripada doktor sebagai sharing kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Sila, Doktor. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Shakir atas penganjuran kursus ni. Walaupun dalam masa yang singkat 2 jam setengah 2 jam in fact 2 jam setengah. Tapi saya rasa memberi banyak banyak insights yang barulah. One of the thing is
like what Coach Fazli beritahu tadi, lagi banyak kita belajar sebenarnya lagi banyak kita realize lagi banyak yang kita tak tahu sebab ilmu Allah itu adalah sangat luas. Then transformative coaching yang Dr. Syakir cakap tadi, you managed to illustrate, actually there was a live demonstration of how we can future-proof our coaching, because in the era of COVID-19, when we cannot have physical context anymore, you know, probably we have to think of how to future-proof our method, Yes. so that we can still reach out to our clients, help our clients, dan juga understanding the situation right now. Orang dah tak ada banyak masa nak spend, you know, on dwelling into things, but people want like macam cost effective methods lah. So saya rasa tadi was a very good, saya tak tahu berapa lama masa dia ambil tadi yang dalam demo yang doktor buat dengan Puan Siti tadi, tapi saya rasa macam is proven that it can be done lah, insyaAllah. Lepas tu all the more bila kita buat secara online ni, our listening skill have to be really tajam, because there's no body language, kita tak boleh nak, you know, all the other things tu dah macam kita tak boleh nak gunakan sangat. It's basically on we have to rely a lot on listening skill yang dengan izin Allah jugalah, kalau Allah nak bukakan hati kita dan bukakan hati dia. Dan saya tertarik yang Dr. Syakir kata tadi, the coach must have hati yang bersih. Sebab kalau hati yang terhijab, kita susah nak kalau kita sendiri pun ada isu, ada baggage, kita susah lah nak empathize with the person in front of us, kan? Okay, satu lagi point sebelum saya lupa, co-creating tadi. Sebelum ni yang saya faham, co-creating ni is about why are you here? That means on the coaching. Tetapi tadi Dr. Syakir kata we also have to ask the question why I as a coach am here, why I'm here, you know. So and then also of course we have to begin with this la adri concept. La adri means saya tidak tahu. In fact, kalau surah Al-Baqarah pun dimulakan dengan alif lam mim, Allah nak put us in the position that kita tak tahu. Memang kita tak akan tahu sampai bila-bila pun what is the meaning of alif lam mim. Lepas tu I think that's about it lah point daripada saya. Terima kasih Dr. Syakir memberi peluang. Alhamdulillah. Satu teguran, satu input yang terbaik. Memang laboratory tu kita ni memang coach dia unknown. Coach don't know sebenarnya tidak apa, sebab tu ayat Quran banyak tertera di situ. Jadi kita mesti berpegang pada tali Allah juga bila kita coach. Sebab tu kita kena bersih hati. Jangan kita duk belit-belit tanya soalan menyusahkan orang. Jangan kita nak tunjuk macam kita pandai. Masa kita coach, kita bukan pandai. Sebab kita mendengar, cuba cari jalan membantu seseorang menghurai sesuatu. Melibatkan meaning making yang dia pegang. Bagaimana dia menghurai balik sesuatu. Mungkin makna yang dipegang dia 10 tahun yang lalu dah berubah dengan makna sekarang. Terutama sekali dalam zaman COVID-19 ni. Banyak perubahan telah berlaku. Yang kedua, saya rasa betul apa yang doktor kata tadi. Sekarang ni saya prove bahawa through internet, I can coach very well. I don't have to be face to face. Even through the phone, I can coach. InsyaAllah, kalau kita dilatih sama-sama, tuan-tuan dan perempuan pun boleh. Sebab apa yang saya coach tadi is a reality. Bahkan benda yang betul-betul terasa kebaikan, keistimewaannya ialah orang yang coach, iaitu Siti Anidah tadi. Sila Puan Anita, cuba Puan Siti Anidah terang sikit. What happened to you masa saya coach you tadi? How do you find? Walaupun you duduk berpuluh batu di sana jauh pada saya. Tetapi dengan cara saya bercakap, saya rasa Puan lebih dekat, lebih bermakna. Cuba share sikit apa keadaan Puan waktu tu. So that general public boleh faham. Dr. Syakir. Ya. Sekejap Dr. Syakir. Ada somebody minta link untuk Facebook Live ni. Siapa dia? Ada kawan saya minta link. Saya dah masuk dalam Shakers Network. You boleh copy hantar kat dia. Okay, baik. Okay, thank you. Sila Puan Siti Anidah share sikit. You sendiri tahu. Because pertama kali Puan jumpa saya dan Puan mungkin tak pernah dengar saya. Saya tak tahu apa yang Puan rasa. Macam mana Puan rasa pertama kali berjumpa dengan saya, dapat berinteraksi dan to be coach. Dan you secara volunteer, secara ikhlas. Dan cara you coach dengan saya tu makin lama tu makin mendalam. Nampak you dah mendapat aha position. Sila share Puan Siti. Okey, alhamdulillah doktor. Okey, sebab sebelum pun saya dah tahu tentang Dr. Syakir, tentang kehebatan Dr. Syakir, jadi kemungkinan antara sebab saya boleh menerima atau terbuka hijab tu sebabkan itulah kot. Dan bila banyak soalan yang doktor utarakan kepada saya tu membuka peluang kepada saya sebagai coachee
meluahkan apa yang saya rasa, sebab ada orang care, ada orang nak tahu dan ada orang yang cuba ambil kisah tentang apa yang kita mampu buat pada sesuatu ketika itulah. Jadi yang itu bila ada soalan yang boleh mencetus supaya saya lebih terbuka, dan at the end saya nampak bahawa I can do it, dan saya boleh terimalah apa yang coach cuba buat kepada saya sebagai coaching. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, siapa lagi boleh cakap? Saya minta Cikgu Yahya boleh cakap, Cikgu. Terus share sikit, Cikgu. Okey, saya dengar suara je lah ya. Okey, tak apa. Saya rasa tak puas lagi lah doktor ikut kursus doktor ni sebab very short, 3 jam je. So makin banyak kita belajar makin tak tahu, seperti kawan kita tadi beritahu. So saya harapkan kursus ni jadi ada sedikit sebanyak sebenarnya dia menambah lagi ilmu saya, dan saya harap next time akan saya ikut lagi lah dengan Dr. Shakir ke depan. Itu sajalah. Terima kasih. Tahniah ada atas kelas ini. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So tadi Haji Kusaini dah cakap, Muhammad Atan pun dah cakap kan? Ada siapa cakap lagi? Ibu Encik Muhammad Atan cakap Belum. lagi. Muhammad Atan belum lagi. Sila Muhammad Atan. Sila. Tak dengar. Saya kena cakap apa je? Ya, sila. Apa yang you boleh share hari ni? Oh, okey. Hari ni is quite interesting di mana ilmu coaching ini satu benda yang berlainan ni sebenarnya daripada coaching yang ada di sana. Di sini kita macam mana nak membaca coaching apabila kita interview dia dan kita dapat membuka mindanya dan blind spot yang ada yang ada pada mereka untuk kebaikan mereka juga. Jadi kita membuka dengan menanya soalan-soalan yang dapat mereka melihat pada angle-angle yang tidak pernah mereka lihat sebelum ni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tadi sahabat kita Cik Fazli ada sebut apa yang dia dapat, apa yang dia boleh guna pakai sebagai seorang kaunselor, sebagai coach dan sebagainya, especially dalam tugasan dia sebagai menjalankan kaunseling. Apa yang diceritakan sesuatu yang saya mendengar tadi bahawa dia menceritakan satu bigger picture. Lepas tu dia zoom to a small part of what he's doing in term of dia sebagai sama ada usahawan ataupun Cik Fazli sebagai seorang kaunselor. Jika Cik Fazli nak gunakan ini dalam bidang perniagaan, bagaimana Cik Fazli rasa Tuan Fazli boleh dapat faedah daripada session kita hari ini yang Cik boleh share? What the technique is hidden that you manage to overcome? Sila share sikit, Cik Fazli. Dia nak cakap kuat sangat tak boleh dekat restoran. Okay. So menariknya sebab bila kita coaching, sekarang pun saya memang membantu downline saya untuk bergerak, untuk mereka kejar cita-cita masing-masing kan. So apa yang saya dapat hari ini adalah saya memang berfokus pada soalan doktor tadi. Soalan-soalan yang menunjukkan kita empati kepada dia. Bahawa kita memang betul-betul nak membantu dia. It's not about me, it's all about tentang dia lah. Memang semua tentang dia. Jadi dia akan menjelaskan bahawa empati kita memang betul-betul empati lah. Kita dapat rasa benda tu dan kita dapat rasa keinginan. Jadi soalan yang tepat sebenarnya dia akan menimbulkan emosi yang tepat. Okay. Soalan yang betul dia akan mengeluarkan emosi yang betul. Jadi dari sudut bisnes lah, sebab saya rasa kalau especially bila kita buat bisnes yang melibatkan networking kan, saya buat Atomy. So saya rasa bila saya nak bantu, saya mesti pertama memang seperti biasa kita bina rapport dan sebagainya, kita kenal dia. And then soalan why bila dia buat benda tu, big why dia kan. Tetapi dalam masa yang sama kita juga kena bukan menyusun, maknanya
macam saya sebut tadi, soalan-soalan yang betul. Jadi sebenarnya kita sebenarnya kadang-kadang tak perlu motivate orang pun, tapi dengan soalan yang betul dia akan timbul self motivation tu sendiri. Dia akan timbul dia punya direction dia sendiri, motivation dia sendiri. So itu pada saya memang, tapi nak dapatkan soalan yang betul, itulah listening skill yang betul, yang tepat tu. So tapi buat kata sahabat-sahabat lain jugalah, hati yang bersih sebenarnya bila kita benar-benar nak menolong orang, bila kita benar-benar nak coach orang, bila kita benar nak bantu orang keluarkan potensi sebenar dia, so di situlah sebenarnya Allah akan bantu kita ilhamkan soalan-soalan tu sebenarnya. Tapi kebergantungan dengan Allah, dia mesti juga ada ikhtiar dari segi skill kita juga. Kita tak boleh serah semata-mata pada Allah, sebab memang dalam Islam ahli sunnah wal jamaah dia mesti ada ikhtiar, dia ada orang kata apa, dia mesti ada sebab, asbab tu mesti ada secara fitrahnya lah. Wallahu a'lam. Betul. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Apabila Cik Fazli sebut macam tu, memang ikhtiar. Maka dengan ini saya merayu pada orang sana, sila join kita punya session. Kita akan buat lagi 2 minggu. Dan session ni, sila daftar diri mengikuti Facebook saya. Sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, walaupun saya jarang masukkan dalam Facebook, memang kita buat khusus selalu. Jadi kalau tuan-tuan berminat, jangan lupa ikutilah Facebook saya dan please share lah this recording di Facebook, so that sahabat-sahabat kita yang sedang berusaha untuk dapatkan ilmu. Sebab kita bagi, insyaAllah kita cuba bagi yang terbaik secara ikhlas yang boleh. Sebab kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, yang mengikuti saya ni bukan semua baru dalam bidang coaching. Misalnya Dr. Jamaiyah sendiri is a certified coach. Begitu juga Siti Anidah, dia sendiri adalah certified coach 10 tahun. Begitu juga Muhammad Hatan, begitu juga dengan Dr. Kusaini, seorang coach juga, certified coach, dan juga kita punya Syahrudin dan Jamaiyah dan sebagainya. Jadi I welcome you to come. Tetapi yang saya tertarik sebagai seorang usahawan, seorang juga kaunselor dan terkenal di TV, iaitu seperti kita punya yang disampaikan oleh sahabat kita tadi, Cik Fazli, berhubung dengan coaching. Saya pun terpanggil pula. Apa yang ada istimewa yang dia tadi, because dia dah jadi kaunselor, dah terkenal, dia berkawan dengan orang pakar-pakar dalam bidang motivasi, dia mengenal semua sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Apa yang ada hari ini yang menyebabkan Cik Saudara Fazli boleh menimbulkan sesuatu yang saya rasa betul luar biasa? Apakah sudut mana yang Cik Fazli melihat soalan-soalan itu yang dikatakan bertetapan dan merupakan power question? Minta Saudara Fazli bagi sikit penjelasan supaya sahabat-sahabat kita dapat lebih tahu sikit detail. Daripada sudut mana, daripada skill mana yang sebagai kaunselor, seorang coach yang berpengalaman dan terkenal. Tolong share sikit so that sahabat kita boleh share sikit apa yang dia bagi. Sila. Wah, segan pula saya doktor. Masing-masing orang hebat kan. Masing-masing pakar. Cuma saya tertarik sebab saya rasa bila kita belajar tentang skill, saya suka pendekatan doktor hari ni sebab saya pertama kali ikut kelas doktor secara formal lah. Yang lain semua saya ikut Dr. Syakir punya sembang-sembang gitu kan, sembang-sembang dekat kedai makan dia kan. Dia sebenarnya yang penting adalah bila dalam sesi hari ni saya suka tengok kepada role play. Saya suka tengok kepada praktis yang doktor tunjukkan kan. Jadi macam contoh tadi doktor buat dengan Dr. Siti kan tadi Siti Asnida kan. Maknanya tentang satu situasi kes yang berlaku kepada pengetua-pengetua lah. So dalam fikiran saya suka saya menempatkan diri saya sebagai kaunselor di tempat Dr. Syakir ni. Jadi bila saya dengar penerangan yang diberikan, so cara saya akan lebih bersifat baik. Saya akan dengar dan biar dia meluah secara orang kata apa, biar dia meluah sehabis-habisnya lah. Tapi dengan doktor tadi, doktor tidak maknanya bila setiap jawapan tu doktor terus ada perkataan-perkataan yang doktor mungkin ambil dan proses meaning dia dan doktor tanyakan balik, maknanya doktor teroka lagi. Saya bagi contoh macam tadi, antara perkataan pertama yang biasanya respon doktor. So maknanya doktor
dengan humble yang menunjukkan bahawa dia lebih tahu tentang keadaan dia. Dan doktor yakin tentang apa yang dia boleh buat. Dan dia pun sudah ada rekod dan keadaan dia boleh buat lah. Okay. So dari situ dia memberikan keyakinan kepada Dr. Siti tadi bahawa kita tak ada isu tentang credibility, capacity dia, tentang skill dia, tak ada isu. So kita nak tahu apa isu yang menyebabkan dia mungkin rasa down dan sebagainya kan. Jadi doktor kata apa yang boleh saya tapi soalannya lebih kurang macam ni lah, ayatnya mungkin berbeza, tapi soalan dia lah apa yang boleh saya tahu, maknanya Dr. Siti bagi tahu saya yang boleh saya sampaikan pada saya, apa yang membolehkan dia menyelesaikan isu-isu yang ada satu apa isu-isu yang ada. Kemudian apa keperluan yang diperlukan. Kan? Untuk supaya potensi yang dia ada dulu suatu ketika dahulu dapat dikeluarkan juga pada masa yang sama di tempat yang berbeza. Jadi itulah benda yang saya macam saya nak terang dalam perkataan kadang susah, tapi saya faham perspektif tu. So benda ni kita tak akan dapat jelas selagi kita tak lalu proses coaching tu sendiri. Sama ada contoh kalau saya buat sesi kaunseling, saya kena ada orang jawab macam tu baru saya tahu rupanya betapa berharganya contoh tadi. Betapa berharganya contoh tadi. Terima kasih. Sebenarnya itu yang dikatakan coping question or moving forward question. Jadi benda-benda ni tuan, sebab tu perlu dilatih dan dimentor dengan coach-coach yang berpengalaman. Bukan kita kata kita pandai dah. Pendedahan yang kita lalui itu semua boleh membantu kita secara tak langsung orang kata lebih bersedia. Dan mungkin benda ni boleh dijawab oleh kita punya Siti Ainidah sendiri. Macam mana Siti Ainidah, apa yang di-explainkan, yang dikemukakan oleh sahabat kita iaitu Fadli. Fadli. Apa yang saya tonjolkan tadi dengan jenis-jenis bentuk soalan yang saya tanya tadi. Kalau Siti Ainidah tolong bagi jawapan, apa yang Puan Siti Ainidah boleh bagi sikit penjelasan keadaan you masa saya coach tadi. Walaupun kita duduk lain, kita punya lain saja, tetapi dalam keadaan coaching. Sebab saya mendengar jawapan yang Puan bagi tadi, makin lama makin confident. Sebab salah satu coach ialah kebolehan ataupun keyakinan insyaAllah nak meng-coachkan seseorang. Jadi Puan Siti telah share sesuatu, Tuan Siti, apa hasil Puan Siti dapat daripada sesi itu? So that sahabat-sahabat kita lain boleh mendengar. Sila. Okey, terima kasih Doktor. Alhamdulillah. Well, daripada yang Cik Fazli beritahu tadi, actually adalah macam dia salah probing question tu ada jugalah. Maksudnya you minta saya keluarkan apa yang saya rasa saya mampu buat, dan kemudian saya nampak ada sebenarnya bukanlah ada obstacle sangatlah, bukanlah kalau kita boleh buat apa yang kita rasa kita mampu. So mungkin adalah satu faktornya ayat-ayat tu atau soalan yang doktor beri tu memotivasi kita sebagai coach ni untuk there's a way lah, bukannya dead end untuk kita untuk maju ke depan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya coaching itself is a strong element of motivation. Because internal emotion that generate a lot of your own idea, that generate your own decision making. Because secara tak langsung, soalan yang ditanyakan dia merupakan sesuatu orang kata batu loncatan ataupun kita katakan a strong platform untuk kita mencari idea. Sebab soalan yang tanya aku itu seperti yang ditulis oleh sahabat kita sini oleh Cik Syahrudin, soalan-soalan motivasi yang keluar daripada emosi yang cukup matang, yang memahami sesuatu dengan begitu jelas. Terima kasih. Kita dengar pula pandangan daripada penerimaan yang diterima oleh seorang pakar daripada perubatan iaitu Dr. Jamayah. Apa yang Cik Jamayah boleh komen di situ, Doktor? Walaupun banyak kali dah bertubi-tubi Doktor melalui hari ini punya sesi, apa keistimewaan yang Doktor dapat cungkilkan dan Doktor boleh bawa sebagai oleh-oleh dalam pertemuan kita hari ini. Sila kemuka sikit, Dr. Jamayah. Oleh-oleh yang saya boleh dapat ya. Saya masih banyak lagi persoalan lah yang belum terpecah di minda ni, macam mana nak
macam yang saya cakap tadi lah, saya nak mencari, I won't say quick solution or quick method, tetapi coming from perubatan punya scenario ataupun setting, kita tak ada banyak masa dengan pesakit. Jadi kita perlukan something yang quick and easy, yang can work as effective. So right now what we're exploring is motivational interview lah, because that's what worldwide people are using that, especially to tackle chronic diseases, MIACT. Tetapi at the same time saya rasa elemen coaching ni perlu ada sebagai persediaan bagi melaksanakan ataupun maksimalkan that little bit of time that we have with our patients untuk kebaikan pesakit lah, insyaAllah. Okey. Terima kasih. Saya akan bagi sikit penjelasan. Sebenarnya sebelum saya coach seseorang, saya akan 2 interview. Satu interview pertama, saya nak kenali seseorang tu di depan saya. Dia ada, at what level dia cakap daripada sudut social emotional dia. At what stage of developmental stage dia. Apabila dia cakap dengan saya, lebih mudah saya memahami dia. Iaitu dari segi dia, how dia coordinate diri dia dengan orang lain, sahabat dia, guru dan sebagainya. Lagi sejam lagi, bagaimana saya interview dia. Ini macam psychometric. Saya nak faham dia daripada bentuk sense making atau kita punya cognitive development. Bagaimana dia gunakan tool cognitive dia. Sebab tu 2 interview tu mengeluarkan profile dia. Iaitu kita tahu sebagai dia punya persona. Sebab tu bila saya coach seseorang tu, bahkan insyaAllah lagi tepat dan lebih cepat untuk dia menjawab. Because bagaimana soalan yang kita kemukakan bertetapan dengan kebolehan kemampuan dia menjawab. Bukan kita pick up from the sky soalan tak. Daripada kemampuan dia. Rupanya dengan mengenali dia lebih terperinci dalam bentuk 2 interview tadi. Kalau you kata you mencari interview ni, tapi we interview to understand about the person before we coach. That mean secara tak langsung kita melihat komitmen dia, responsibility dia, apa yang dia boleh, apa yang dia tak boleh, terkeluar di situ, yang tersirat dan tersurat di dalam 2 interview. Interview tu yang kita panggilkan sebagai developmental interview. This developmental interview akan mengeluarkan profil dia. Maka di situlah saya akan coach. Sebab tu mengikut kemampuan orang tu. Sebab kita tak boleh interview dia dengan sama. Sebab orang lain, cita-cita rasa dia lain. Dia peringkat developmental stage dia berbeza pada orang lain. Cara pemikiran dia berlain. Setengah orang bermula dengan sesuatu yang telah berlaku. Setengah orang bermula sesuatu yang akan berlaku. Setengah orang bermula sesuatu dengan proses. Setengah orang berlaku sesuatu yang dia rasa-rasa dia macam transform. Tetapi dia bukan transform, dia espouser. Espouser ni kata dia bercerita sahaja. Maka kita kena mendengar behind the word. Kita kena mendengar kepada structure yang dikeluarkan jawapan dia. Rupanya satu jawapan yang diberikan tu, dia berteras kepada satu structure. Itulah, daripada situlah maka kita mengukakan soalan seperti mana yang dijawab oleh yang dikemuka oleh sahabat kita Cik Fazli tadi. Sebenarnya Cik Fazli, saya mendengar kepada structure yang mengeluarkan sebutan ataupun the conversation yang kita kata interlocutor yang dikeluarkan oleh Siti Anidah tadi, menzahirkan dia punya interlocutor, ada sambil tu saya memahami, oh dia punya structure macam mana. Sebab tu soalan yang saya tanya sedap untuk dia menjawab. Soalan yang saya tanya, dia rasa terpanggil menjawab. Soalan yang saya tanya, dia akan bekerjasama untuk berjawapan. Sebab ini merupakan kebaikan pada diri dia. Saya ucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang join saya ini. Sebelum saya nak akhirkan ini, anybody want to say anything, want to share anything, Kursaidi ke, atau Muhammad Atan, Dr. Jamayah sendiri, Tuan Fazli ke, Cik Haya akan termasuk, Siti Anidah, anything, the last word you want to say, we go round now. We go first straight kepada di kita Muhammad Atan. Last word before we go, can we say something Muhammad Atan? Please unlock, please unmute. Ya, sila. Boleh ulang ni? Maaf saya tak dengar tadi. The last word, apa yang nak cakap sebelum kita tamat sesi ni? Anything you want to share, you want to bring some ideas ke, invite these people to join or what, it's up to you. Okay. Okay, di mana bentuk coaching yang diajak oleh Datuk Master Coach Dr. Shakir adalah satu kursus yang amat penting dan amat mustahak bagi semua orang. Dia akan meningkatkan pengetahuan kita dan pengalaman kita, bagaimana kita dapat berhubung dan berinteract dan berkomunikasi dengan sesiapa saja yang kita jumpa. Okey. Terima kasih. Coach Saini, Cik Coach Saini macam mana? Terima kasih Muhammad Atan. Coach Saini, anything? Last word.
sesi yang menarik dan insyaAllah kalau ada peluang saya akan join lagi. Dan kepada yang nak sharpen the skills boleh bersama dengan Dr. Shakir. Itu saja. Ya, sila. So harap semua peserta kita join. Jangan minta Cikgu Yahya. Share something ni very senior course ni, sila. Okey, aku khusus yang mantap dan perlu memantapkan juga kita sebagai peserta. Okey, terima kasih. Macam mana? Dr. Jamiyah, last kali, apa you nak orang lain buat, share? Saya nak tinggalkan kata-kata ni lah, jangan berhenti belajar lah. Sebab apa, hidup ni tidak pernah berhenti mengajar. Asalkan kita have that humbleness to say saya tidak tahu. InsyaAllah. So saya sangat menggalakkan lah bagi jika ada kesempatan untuk follow up dengan Dr. Shakir punya next kursus. InsyaAllah. Okey, Syahrudin, terima kasih Dr. J. Jamiyah. Syahrudin, what's the last word? Ya, saya rasa kursus ni bagus dan saya mengalu-alukanlah orang di luar sana yang siapa yang mendengar, walaupun ada di antara kita yang sudah banyak menimba ilmu di mana-mana tempat dan very qualified, tetapi saya rasa development coaching ni adalah satu coaching method yang dia combine kognitif dengan social emotional. Dan kalau kita tahu dan kalau kita pernah bekerja dan kita pun saya rasa semuanya bekerja di korporat atau ada bisnes sendiri, emotional kita punya kawan-kawan sama ada sama peer ataupun orang atasan ataupun orang bawahan, semua dah penting. Kalau kita tak jaga, rasanya kerja seharian susah nak dijalankan, itu satu. Tetapi satu persoalan, satu perkara yang saya nak tekan di sini ialah bila kita menyoal ataupun menanya sesuatu kepada seseorang itu, walaupun bukan dalam sesi coaching sekalipun, adalah satu phrase baru yang saya belajar hari ini, iaitu clean question, iaitu bagaimana kita menyoal soalan supaya seorang itu berfikir sendiri, dan saya rasa pada masa yang sama membuat kita pun berfikir lebih lanjut lagi. Itu sesuatu yang saya nak yang boleh saya katakan pada hari ini. Okey, sebelum tu saya minta lah terima kasih Syahrudin, kepada sahabat yang melihat ni tolong share. Ada sahabat-sahabat kita banyak tak boleh mendengar, right? Mereka ada meeting, ada deadline dan sebagainya, mungkin tak sempat, selalu share. Dan kita minta sikit sebagai penutup, Siti Nida, what you want to say, the last one? How do you find? You the first time, I think I hope it bring benefit to you. Sila Siti Nida, lepas tu kita pergi kepada Cik Fadli. Sila. Okey, terima kasih Doktor. Okey, minjam kata-kata Dr. Jamiyah, Ladri. Yang saya akan start Ladri dan insyaAllah kalau saya ada kesempatan saya akan terus ikuti kursus yang Dr. Shakir buat untuk menambahkan lagi lah dan memantapkan ilmu kos saya untuk tugas saya dan juga untuk diri saya sebagai ibu dan juga isteri kepada keluarga, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, kita pergi pada Fadli. Okay, Cik Fadli, sila buat some closing, what you want to know, want to share please. Silakan. You take your time. Alright. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Shakir. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Saya rasa banyak belajar juga hari ini sebenarnya. Banyak belajar dari Dr. Shakir dan rakan-rakan. So saya rasa kepada sesiapa saja di luar sana lah yang ada niat untuk membantu orang lain. Sama ada membantu dari sudut one to one ataupun kumpulan ataupun kita sebagai bos membantu organisasi kita, orang di bawah kita. Saya rasa semua orang perlukan coaching skill. Apatah lagi bila anda buat macam saya terlibat juga dalam bisnes yang melibatkan rangkaian kan. Maknanya memerlukan kita untuk guide orang lain untuk berjaya, memerlukan untuk kita coach orang lain untuk berjaya. Jadi saya rasa skill ni diperlukan untuk semua orang lah. Dan saya ingat Dr. Shakir sendiri pun menggunakan coaching skill kepada anak-anak dia sendiri sebagai salah satu cara untuk mengembangkan potensi anak. Betul Doktor? InsyaAllah. Jadi so saya rasa sebagai parent pun kena belajar juga coaching skill ni. Jadi saya rasa antara yang boleh kita cari coach yang ada, yang bagus, yang dah terbukti berpengalaman Dr. Shakir lah. Jadi saya ingat kepada anda yang tengah mencari apa lagi ilmu yang nak dibelajar,
jangan lupa untuk join kelas-kelas Dr. Shakir ni, insya-Allah. InsyaAllah. Supaya dapat ilmu untuk kita bantu sesiapa saja di sekeliling kita lah. Jadi tapi kalau siapa nak buat atomi, lu jumpa saya lah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi bercakap ni, dan kepada siapa yang dengar ni tolong share, dan jangan lupa kami akan buat juga pada 25 bulan ni peningkatan kedua pemantapan coaching, pemantapan skill coaching ataupun pemantapan kemahiran coaching yang peringkat kedua lebih advance. Sila register, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi datang hari ini, lebih kurang 8 orang semuanya. Saya ucapkan syabas boleh luangkan masa pada hari yang cuti, hari cuti ini. Dan saya rasa walau bagaimanapun setiap satu pertemuan itu adalah rahmat. Pertemuan itu adalah rahmat, itu merupakan rezeki. Sebab rezeki ini bukan daripada segi wang ringgit, kesihatan, penambahan hidup kita, pembuka minda, menyelesaikan isu dan sebagainya. Yang kedua, saya ucapkan ribuan terima kasih sumbangan yang disampaikan, idea-idea dan juga teguran dan juga orang kata perkongsian yang dilakukan oleh peserta tadi cukup hebat. Bahkan saya bersyukur dapat bertemu dengan anda semua. Dengan ini saya rasa yang mana kalau berminat, jangan lupa tolong share dengan kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan video ini supaya ramai boleh mengikuti sebelah. Sebab the more people do the good thing, itu mai balik kepada kita satu hari. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan.